Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Mukhlis Baisa daripada kelas sesel ambilan Jun 2023-2028 ingin membincangkan tentang satu topik 1.1 iaitu bentuk-bentuk pertikaian sepadan daripada bab 1 dan 2.1 iaitu kemajuan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009 daripada bab 2 bagi kos GISC 1082 isu semasa dan cabaran masa depan. Dengan naga bukan helang mahu lawan, angan-angan nak menerawangan langit, hajatnya menghunung mahu sapu awan. Tiang hujung kaki pelangi pun tercalik. Tak betul bila cebol cuba capai bulan, masanya banyak padahal sedikit hujan. Angin kencang kuat. Bagi bab 1, saya telah memilih satu topik 1.1 iaitu bentuk-bentuk pertikaian sepadan. Manakala bagi bab 2, saya telah memilih satu topik 2.1 iaitu kemajuan ekonomi global pada tahun 2008 sehinggalah 2009. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama menyelusuri ke dalam topik yang pertama 1.1 iaitu bentuk-bentuk pertikaian sempadan. Sebelum itu, kita perlulah mengetahui mengapa berlakunya pertikaian sempadan ini. Pertikaian sepadan wujud apabila sesebuah negara menuntut kawasan yang berhampiran dengan negaranya disebabkan oleh sesuatu kualiti yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Kualiti yang dimasukkan termasuklah dari segi yang pertama kepentingan sejarah. Contohnya, seperti yang kita tahu pada tahun 2013 di mana di Sabah atau lebih tepat di Lahad Datu, kita telah diserang oleh sekumpulan pengganas daripada Kesultanan Sulu. Mereka ingin menawan Lahad Datu kerana percaya bahawa mereka mempunyai hak ke atas Lahad Datu. Selain itu, selalunya kawasan yang ingin dimiliki juga adalah strategik dari segi ekonomi iaitu hasil bumi. Sebagai contoh, di Malaysia sendiri, sebelum kita merdeka, kita telah dijajah oleh Jepun dan juga British. Mereka mengawal hasil bumi di negara kita dan membawa pulang ke negara mereka untuk dimanfaatkan oleh mereka sendiri. Akhir sekali, kawasan ini juga strategik untuk pembangunan, contohnya seperti pelabuhan dan juga pembangunan kem-kem ketenteraan. Pertikaian tidak akan timbul sehinggalah melibatkan perbalahan diplomatik atau melibatkan penggunaan kuasa ketenteraan, tetapi secara tidak langsung ia akan memberikan tekanan kepada pihak yang dituntut. Menurut Undang-Undang Antarabangsa, sesuatu pertikaian sempadan adalah disebabkan oleh ketidaksetujuan ke atas fakta atau konflik ke atas tuntutan perundangan atau atas kepentingan kedua pihak atau lebih pihak yang terlibat. Secara umumnya, terdapat 4 jenis pertikaian sempadan. Yang pertama, pertikaian kedudukan. Yang kedua, pertikaian kawasan. Yang ketiga, pertikaian ke atas sumber. Dan yang keempat, pertikaian ke atas budaya. Kita akan mendalami setiap jenis pertikaian ini pada slide yang berikutnya. Yang pertama, pertikaian kedudukan. Pertikaian kedudukan atau lokasi sebenar persempadanan adalah dalam tanda tanya. Sesebuah negara mungkin tidak setuju dengan suatu garis sempadan kerana mungkin sempadan yang diukur secara tidak tepat, rekod yang ketinggalan zaman atau disebabkan oleh alasan-alasan lain. Contohnya, pertikaian kedudukan wilayah Cordillera del Condor di antara Ecuador dan Peru. Kedudukan geografi seperti sungai dan banjara gunung biasanya digunakan sebagai asas persempadanan. Akan tetapi, posisi yang dianggap tetap ini lama-kelamaan mengalami proses yang dipanggil geofizikal akan berubah posisinya. Bila berubah kedudukan tersebut, maka akan timbullah sesebuah pertikaian kedudukan. Contohnya, posisi Sungai Kongo yang menjadi sempadan antara Republic of the Congo dengan Democratic Republic of Congo menjadi pertikaian disebabkan oleh penghakisan dan penimbunan lanar dan lumpur di Sungai Kongo. Seterusnya, pertikaian kawasan. Pertikaian kawasan pula terjadi apabila sesuatu kawasan negara menuntut sesuatu kawasan di dalam sesebuah negara lain yang didakwa adalah miliknya. Maknanya sesebuah negara itu mengakui bahawa kawasan di dalam negara lain adalah milik mereka. Pertikaian jenis ini berlaku disebabkan oleh alasan faktor sejarah atau alasan budaya.
Suatu kawasan mungkin telah diduduki oleh sekumpulan manusia atau menjadi kawasan sesuatu negara mengikut sejarah dahulu kala. Faktor sejarah ini terbongkar kemudian daripada pembahagian asal dan ini menyebabkan negara menuntut semula tambahan kawasan sebagai wilayahnya. Contohnya, kes Iraq menuntut wilayah Kuwait dalam tahun 1990 dengan mendakwa Kuwait adalah wilayah Iraq pada zaman dahulu. Contoh lain yang boleh diambil ialah pertikaian kawasan negara Nigeria dan Cameroon ke atas semenanjung Bakassi. Yang ketiga ialah pertikaian ke atas sumber. Pertikaian ke atas sumber terjadi selaras dengan perkembangan populasi penduduk dunia. Keperluan kepada sumber asas seperti makanan, minuman dan minyak menjadi semakin kritikal untuk sesebuah negara terus hidup. Pertikaian sepadan ini biasanya kerana perebutan ke atas sumber-sumber asli untuk kepentingan ekonomi sesebuah negara. Hari ini, jika dilihat, kebanyakan konflik yang berlaku di dunia ini adalah berpunca daripada asas pertikaian bentuk ini. Contoh konflik bagi pertikaian ke atas sumber ini adalah contoh konflik wilayah sepadan antara Argentina, Bolivia dan Chile yang kaya dengan litium. Kawasan ini dikenali sebagai segitiga litium telah menjadi popular dari syarikat perlombongan yang ingin mengekstrak sumber semula jadi. Tetapi disebabkan kekayaan litium ini, mereka telah menimbulkan pelbagai permasalahan kerana berebut untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang terakhir ialah pertikaian budaya. Perbezaan budaya, anggota agama dan fahaman politik merupakan satu bentuk lagi punca kepada pertikaian sepadan. Perbezaan ini walaupun sukar untuk menentukan sepadannya, namun perbezaan ini kerap menjadi punca kepada pertelingkahan yang melibatkan penduduk sebuah negara. Kadang-kadang perbezaan kumpulan etnik ini membawa kepada penyingkiran atau dihalau keluar dari sepadan kawasan etnik majoriti setempat. Kesan daripada pengusiran sesuatu etnik ini akan menyebabkan konflik apabila mereka menceroboh ke sepadan negara lain. Contoh bagi pertikaian ini adalah di sekitar sempadan Jerusalem yang berasaskan anutan agama dalam kalangan penganut tiga agama iaitu Yahudi, Kristian dan Islam. Manakala di Ireland pula, pertelingkahan antara penganut Roman Katolik dan Protestan yang mahukan kawasan itu dijadikan kawasan Protestan sepenuhnya. Seterusnya, beralih pula kepada subtopik yang kedua iaitu 2.1 Kemelisikan Ekonomi Global tahun 2008 sehingga 2009 di bawah bab 2. Sebelum itu, kita pernah mengenali apa itu kemelisikan ekonomi global. Kemelisikan ekonomi global ialah kemelisikan yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia dengan tempoh perlambatan ekonomi global atau penurunan pendapatan ekonomi. Jadi, ia tidak tertumpu kepada sesebuah negara sahaja, ianya mempengaruhi secara global. Sekarang kita akan mulakan dengan bermulanya kemelisikan ekonomi global 2008. Tahun 2008 merupakan tahun krisis ekonomi luar biasa serta petunjuk jelas kepada berlakunya kemelisikan ekonomi secara global. Perkara ini bermula dengan peningkatan harga minyak mentah yang memuncak kepada $147 setum pada Julai 2008. Kemudian susut sebanyak $51 setum. Kos bahan makanan turut meningkat berpunca daripada bahan makanan sebagai sumber alternatif kepada petroleum biofuel. Inflasi global, krisis kredit membawa kepada bankruptnya bank-bank utama dunia, peningkatan pengangguran serta kemelisikan ekonomi global yang berpanjangan. Seterusnya, kita akan mendalami faktor-faktor yang menjerumus kepada berlakunya kemelisikan ekonomi global 2008. Pada Februari 2008, OECD Outlook atau Organisation of Economic Cooperation Development melaporkan bahawa inflasi di peringkat global telah mencecah ke paras tertinggi dalam sejarah. Hal ini disebabkan oleh lebihan penawaran kewangan di kebanyakan negara, pertumbuhan yang memerangsangkan, spekulasi ke atas komoditi, peningkatan kos import dari China, kegagalan pertanian dan permintaan tinggi terhadap makanan dan komoditi. Keruntuhan beberapa bank utama di Amerika Syarikat memberi petunjuk bahawa kemelisikan ekonomi di negara tersebut akan berpanjangan dan terburuk sejak Perang Dunia Kedua.
Kerajaan Amerika Syarikat telah memperuntukkan sebanyak 700 bilion US dollar sebagai plan pemulihan ekonomi dan usaha menyelamatkan beberapa bank utama dan 3 gergasi pengeluar kereta Amerika, iaitu yang pertama Ford, kedua Chrysler dan juga GM. Jika Senat Amerika tidak meneruskan bil tersebut, ekuiti mereka akan terus merudum. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang bermula di Amerika Syarikat telah menular hampir ke seluruh dunia. Misalnya, di negara Eropah seperti Iceland, sistem kewangan negara itu hampir runtuh sepenuhnya sehingga Iceland terpaksa membuat pinjaman daripada negara-negara jiran dan International Monetary Fund atau IMF bagi menyelamatkan ekonomi negara itu. Begitu juga di Rusia, kebanyakan pelabur asing menarik pelaburan keluar daripada Rusia hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Rusia merudum. Situasi yang sama juga berlaku di negara-negara Afrika, terutamanya di Afrika Selatan. Pertumbuhan ekonomi negara itu mengalami kemerosotan akibat penurunan permintaan dalam sektor perlombongan dan industri terutamanya. Malah, kebanyakan negara di Afrika terpaksa mengurangkan bajet kesihatan terutamanya bajet penyakit HIV kerana kurangnya bantuan asing yang disalurkan akibat daripada krisis ekonomi tersebut. Krisis ekonomi global yang tercetus pada penghujung tahun 2007 ini memuncak pada tahun 2008 hingga tahun 2009 telah menyediakan kesan kegawatan ekonomi di seluruh dunia. Jika krisis ekonomi global pada tahun 1930 dianggap sebagai The Great Depression, maka krisis ekonomi global pada tahun 2008 ini dikenali sebagai The Great Recession. Terdapat dua ciri utama kemerosotan ekonomi pasca perang. Yang pertama ialah penurunan GDP atau Gross Domestic Product. Menurut kajian yang dilakukan oleh Center of Budget and Policy Priorities 2016, GDP sesebuah negara akan menunjukkan penurunan yang mendadak berbanding kapasiti potensi ekonomi yang boleh dihasilkan oleh sesebuah negara tersebut. Statistik membuktikan bahawa GDP global mengecil sebanyak 2%. Selain itu, wujudnya masalah pengangguran yang tidak dijangka bila mana pekerja sedia ada bukan sahaja diberhentikan. Malah individu yang ingin memulakan bekerja tidak mendapat peluang pekerjaan kerana kurangnya peluang pekerjaan. Kesannya, kadar pengangguran meningkat sehingga kekal meningkat untuk beberapa tempoh selepas berlakunya kemerosotan ekonomi. Justeru, kemerosotan ekonomi bukan sahaja memberi impak kepada ekonomi negara sama ada ekonomi awam ataupun swasta, tetapi juga turut mempengaruhi keadaan sosioekonomi masyarakat yang begitu bergantung kepada ekonomi negara. Kemerosotan ekonomi 2008 telah memberikan pelbagai kesan yang signifikan yang dirasai oleh seluruh dunia. Kesan negatif harus ditanggung oleh negara-negara membangun maupun negara-negara maju. Antara kesan-kesannya adalah seperti berikut. Yang pertama ialah harga komoditi, khususnya harga petroleum melambung tinggi. Dekad 2000-an menyaksikan ledakan komoditi, iaitu harga komoditi utama melambung semula setelah melalui kemerosotan komoditi besar 1990 hingga tahun 2000. Namun pada tahun 2008, harga kebanyakan komoditi, khususnya minyak dan makanan, melambung begitu tinggi sehingga menjejaskan ekonomi, membawa ancaman stagflasi dan pengunduran globalisasi. Ketidakstabilan ekonomi ialah turun naik atau ketidakpastian dalam kesihatan ekonomi sesebuah negara yang menyebabkan perubahan harga, kadar pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang tidak konsisten. Seterusnya, ancaman stagflasi ditakrifkan sebagai keadaan di mana kadar inflasi tinggi dalam suasana ekonomi yang membeku. Seterusnya, pengunduran globalisasi yang merujuk kepada peralihan atau penarikan sesebuah negara atau masyarakat daripada beberapa aspek atau amalan globalisasi. Yang kedua, inflasi melanda dunia. Pada Februari 2008, inflasi global mencapai rekod tertinggi dalam sejarah, dengan kebanyakan negara menghadapi paras inflasi domestik tertinggi dalam 10 hingga 20 tahun. Menurut Stiglitz 2009, faktor-faktor seperti kelebihan kebekalan wang global,
pelonggaran kewangan oleh Rezard Persekutuan untuk meredakan krisis kewangan, pertumbuhan ekonomi asal yang didukung oleh dasar kewangan yang longgar, spekulasi komoditi, kegagalan pertanian, peningkatan kos import dari China dan permintaan makanan yang tinggi serta komoditi telah menjadi pendorong bagi cepatnya berlaku inflasi tersebut. Faktor yang ketiga ialah pengangguran. Pertubuhan Buruh Antarabangsa mengunjurkan bahawa sekurang-kurangnya 20 juta pekerja kehilangan kerja kerana krisis ekonomi yang melanda dunia ini. Kebanyakan mereka adalah dari sektor pembinaan, harta tanah, perkhidmatan kewangan dan permotoran. Peningkatan pelbagai masalah sosial telah terjadi akibat dari pengangguran ini kerana akibat ketiadaan kerja, mereka mula melakukan jenayah untuk mendapatkan duit bagi menampung kehidupan mereka. Faktor yang seterusnya adalah pemerdagangan yang merosot. Pada pertengahan bulan Oktober 2008, indeks kering Baltik yang mengukur jumlah perkapalan jatuh 50% dalam seminggu kerana krisis kredit menyukarkan para pengeksport memperoleh surat kredit. Ini menyebabkan berlakunya lambakan barangan dan perkhidmatan yang menjejaskan mutu dan kestabilan ekonomi negara pengeksport. Keadaan ini menyebabkan harga barangan komoditi jatuh merudum dan tidak mempunyai nilai keuntungan dan pembadangan berbanding kos pengeluaran. Atau dengan kata lain, mereka akan mengalami kerugian. Kejatuhan nilai mata wang negara turut mengundang kenaikan inflasi. Barangan import akan bertambah mahal. Para pengeluar juga mengambil kesempatan dengan memindahkan kos komponen yang diimport termasuk kos bahan mentah kepada negara pengguna. Hal ini juga akan mengakibatkan kenaikan harga barang terhadap pendapatan isi rumah dan penurunan nilai gaji. Faktor yang kelima ialah keluaran dalam negara kasar atau KDNK yang merosot. Kebanyakan negara di dunia mengalami penurunan kadar peratusan KDNK kesan daripada kemerosotan ekonomi ini. Sebagai contoh, Kanada. Pada Mei 2008, KDNK Kanada dilaporkan susut sebanyak 0.1% akibat kemerosotan industri pelombongan, minyak dan gasnya sebanyak 1.2% serta kejatuhan penghasilan kereta sebanyak 3.6%. Keluaran pembinaan di Kanada pula jatuh sebanyak 0.4%, utiliti jatuh 1.3% dan hasil pertanian pula menyusut sebanyak 0.9%. Pada suku pertama tahun 2008, Kanada berudum sebanyak 0.3%, lalu Bank Kanada menyatakan bahawa pertumbuhan suku kedua mungkin kurang daripada 0.4% dari jangkaan sebelum ini. Kanada seterusnya mengkaji semula prestasi KDNK suku pertamanya yang menunjukkan penyusutan 0.8% dan menyatakan prestasi KDNK suku kedua meningkat 0.3% sahaja. Faktor yang keenam ialah kemerosotan nilai mata wang. Amerika Syarikat menghadapi koreksi pasaran perumahan, krisis gadai janji subprima atau penguncupan kecairan dalam sistem perbankan dan penurunan nilai dolar. Pada Februari 2008, sebanyak 63,000 pekerja kehilangan pekerjaan. Ini adalah peningkatan pengangguran terbesar dalam 5 tahun. Pada September 2008, dianggarkan sebanyak 159,000 pekerja kehilangan pekerjaan, membawa purata kehilangan pekerjaan bulanan dari Januari hingga September 2008 kepada 84,000 orang dalam sebulan. Di Malaysia pula, dari Oktober 2008 hingga Disember 2009, jumlah penganggur mencapai 36,000 orang atau 3.6% daripada jumlah penduduk negara. Menurut laporan ekonomi Kementerian Kewangan Malaysia 2009, walaupun jumlah penganggur meningkat, situasi masih terkawal berbanding dengan krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, di mana 80,000 orang kehilangan pekerjaan dalam tempoh yang sama. Faktor yang terakhir ialah krisis kewangan. Antara negara-negara yang terkesan adalah Greece, Ireland, Portugal yang mana telah meminjam wang daripada Dana Kewangan Antarabangsa atau IMF dan negara-negara Eropah lain untuk mengelakkan muflis. Greece dilihat sebagai negara pertama yang kritikal dalam isu ini. Mereka mempunyai tahap hutang awam tertinggi di dalam zon Eropah dan defisit belanjawan terbesar. Puncanya ialah pengurusan ekonomi yang lemah, rasuah, pembaziran yang menyebabkan hutang negara mencecah sebanyak 113%.
perbelanjaan defisit sebanyak 13.6% pada tahun 2009 daripada KDNK mereka. Ini menyebabkan kekurangan wang untuk membayar gaji kaki tangan awam. Antara kesan-kesannya ialah pengangguran meningkat, kos barangan perkhidmatan menaik, gaji berkurang, masalah insurans kesihatan dan pembangunan sosial rakyat Greece terjejas. Agensi penarafan seperti Standard & Poor's telah menurun taraf wang kerajaan Greece. Greece mula berjimat dan mohon pinjaman kewangan daripada IMF dan EU. Rakyat mula membantah mereka merusuh di jalan raya. Krisis ini juga menimbulkan persoalan masa depan zon euro dan mata wang tunggal euro. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudah mendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertongkatkan paruh kalau kepak rana di udara.